Saya akan memulakan dengan bahagian pengenalan. Asia Barat atau juga dikenali sebagai Timur Tengah adalah merupakan pusat peradaban yang terletak di antara tiga benua dunia yang meliputi benua Asia, benua Eropah dan juga benua Afrika. Seterusnya, Timur Tengah berada di suatu wilayah yang strategik dengan menghubungkan tiga benua utama dunia ini, dan kawasan-kawasan di Timur Tengah ini amat kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak yang telah ditemui pada tahun 1900, di mana ia telah menarik kehadiran kuasa asing dan juga berjaya menarik kehadiran kuasa besar seperti Amerika Syarikat untuk menjalinkan hubungan ekonomi dengan Timur Tengah. Selain itu juga, keadaan geografi dan kekayaan sumber semula jadi di sekitar Timur Tengah telah mendorong Amerika Syarikat agar tidak terkecuali daripada menjalinkan hubungan diplomatik dan ekonomi bagi kepentingan kedua-dua belah pihak. Seterusnya, perkembangan yang baharu terutamanya pada pertengahan dekad 1990 menjelaskan kewujudan situasi yang dikatakan sebagai pertembungan antara kuasa besar ataupun clash among great power. Maka rantau Eropah, Asia Timur dan juga Teluk Parsi ataupun Teluk Arab telah mula berinteraksi, bekerjasama dan berkonfrontasi, seterusnya menghidupkan trend baharu kewujudan keseimbangan global. Secara ringkasnya, Amerika Syarikat telah membina hubungan ekonomi dan ketenteraan yang baik dengan Timur Tengah atas kelebihan yang ada serta faktor kekuatan Amerika Syarikat itu sendiri. Oleh itu, Amerika Syarikat telah menjalinkan hubungan dengan Timur Tengah yang melibatkan negara-negara seperti Israel, Arab Saudi, Iran dan juga Iraq. Hubungan diplomatik Amerika Syarikat dengan negara Israel telah bermula sejak penubuhan negara ini pada tahun 1948. Penubuhan negara Israel merupakan mandat British terhadap bangsa Yahudi. Penubuhan negara Israel ini mendapatkan sokongan penuh daripada Amerika Syarikat, terutamanya semasa era pemerintahan Presiden Harry Truman pada April 1945 menunjukkan kuasa rayuan bangsa Yahudi ini ke atasnya. Bahkan beliau menunjukkan dasar simpatinya terhadap bangsa Yahudi ini menerusi jalinan kerjasama yang dilaksanakan. Menjelang tahun 1970-an menunjukkan peningkatan bantuan keuangan Amerika Syarikat terhadap Israel, seperti mana berlakunya peperangan Yom Kippur di antara Mesir dan Israel memperlihatkan pihak Amerika telah memberikan bantuan keuangan bagi membangunkan ketenteraan Israel. Bahkan tindakan Perancis menarik diri daripada memberikan bantuan terhadap Israel juga disebabkan tindakannya melancarkan perang 6 hari pada tahun 1967 juga mulai menambahkan beban Amerika ini. Pada tahun 1975, negara Israel memperoleh bantuan keuangan yang tertinggi daripada Amerika hingga tempoh 1990-an. Selain itu juga, negara Israel ini mempunyai perindustrian yang maju dan kekayaan sumber semula jadi maupun sektor pertanian dan perindustrian yang kian berkembang. Penggerak utama sektor ini melibatkan sektor teknologi tinggi seperti penerbangan, komunikasi, reka bentuk pembuatan komputer, perubatan, elektronik maupun optik fiber. Walau bagaimanapun, negara Israel ini bergantung sepenuhnya terhadap bantuan keuangan Amerika Syarikat bagi menggerakkan sektor ekonomi mereka disebabkan berlakunya diaspora bangsa Yahudi ke Palestin yang menyebabkannya diasingkan negara-negara sekitar. Selanjutnya, Amerika Syarikat dan Israel turut menjalinkan kerjasama bagi
membangunkan program pertanian dan program import komoditi melalui pemberian barangan keluaran Amerika Syarikat. Namun, program ini terpaksa dihentikan pada tahun 1979 dan telah digantikan dengan bantuan keuangan secara besar-besaran secara langsung tanpa dikenakan sebarang syarat. Selanjutnya, menjelang tahun 1985, negara Israel ini menjadi satu negara pertama yang menandatangani Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas FTA secara langsung bersama pihak Amerika Syarikat, di mana pihak Amerika Syarikat juga telah memberikan bantuan keuangan sebanyak 1.5 bilion demi meningkatkan ekonomi Israel atas berlakunya kemelesetan ekonomi dunia pada masa tersebut dan membawa kepada perjanjian US-Israel Joint Economic Development Group JEDG. Namun, menjelang tahun 1997, Jerusalem dan Washington telah mencapai satu kata sepakat bagi mengurangkan pemberian bantuan keuangan terhadap negara Israel ini, di mana pihak Kongres telah melaksanakan pengurangan jumlah bantuan keuangan sebanyak 120 juta setahun sejak 1999 disebabkan berlakunya peningkatan pemberian bantuan keuangan iaitu sebanyak 60 juta setahun. Baiklah, menjelang penghujung abad ke-20 menunjukkan kerjasama ketenteraan yang komited antara Amerika Syarikat dengan negara Israel. Yang ini melibatkan bantuan ketenteraan serta penjualan senjata peperangan, latihan ketenteraan bersama, perkongsian maklumat pertahanan serta kerjasama pembangunan teknologi ketenteraan Israel. Keadaan ini seiring dengan perancangan kualitatif military age. Kemudian menjelang tahun 1981, Amerika Syarikat dan Israel ini telah menandatangani satu memorandum persefahaman untuk meningkatkan keselamatan nasional yang membawa kepada pembentukan sebuah pakatan tentera politik bersama. Secara keseluruhannya, jalinan kerjasama Amerika Syarikat ini seperti di mana berlakunya peperangan Yom Kippur pada tahun 1973 menunjukkan negara Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan menerusi bantuan peralatan peperangan yang melibatkan 20,000 tan senjata dan peralatan peperangan, penggantian pesawat peperangan F4 dan F4 mahupun membekalkan para anggota tentera. Selain itu juga, kerjasama ketenteraan ini turut dilaksanakan semasa berlangsungnya konflik antara Israel dan Palestin, di mana Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan semasa penyerangan Presiden Netanyahu ke atas wilayah terbing barat Palestin dalam usahanya mengembangkan kependudukan bangsa Yahudi. Menerusi kerjasama ini, mereka telah melaksanakan kerjasama ketenteraan melalui latihan percubaan penggunaan senjata berteknologi tinggi seperti Iron Dome, iaitu satu peralatan senjata buatan negara Amerika Syarikat. Iron Dome ini telah digunakan oleh Netanyahu dalam menyerang tebing barat dan memenangi pertempuran tersebut. Walau bagaimanapun, menjelang tahun 1990-an, negara Amerika telah memberi bantuan bagi menyokong proses perdamaian antara dua negara ini. Seperti mana semasa era pemerintahan Presiden Clinton yang membawa termeterainya perjanjian Wei, di mana pihak Israel ini telah meminta bantuan keuangan terhadap Amerika sebanyak 1.2 bilion bagi membiayai penarikan pasukan ketenteraan Israel ini di kawasan tebing barat pada 23 Oktober 1998. Dan keadaan ini menjelaskan bahawa Amerika Syarikat dan Israel menjalinkan kerjasama dalam bidang ketenteraan maupun ekonomi. Okey, baik. Jadi kita akan pergi kepada hubungan Amerika Syarikat dengan Arab Saudi. Okey, dari segi latar belakang hubungan Amerika Syarikat dengan Arab Saudi, yang mana hubungan yang erat antara kedua-dua negara ini dikatakan telah lama wujud. Jadi menurut Lippmann, pada tahun 1950, Presiden Truman mengakui adanya kepentingan strategik dan ekonomi negara Arab Saudi yang mana ia bebas daripada doktrin sosialis dan mendukung pertahanan kerajaan negara tersebut dengan alasan bahawa penting bagi pemeliharaan keselamatan dan keamanan kawasan Timur Tengah dan juga keselamatan Amerika Syarikat.
Okey, jadi dalam bidang ekonomi, kita dapat lihat semasa Perang Dingin telah menunjukkan wujudnya hubungan pakatan yang erat. Dalam hal ini, Arab Saudi dan juga Amerika Syarikat telah menjalinkan hubungan diplomatik atas dasar ketenteraan, pemahaman politik dan juga untuk kepentingan dan perkembangan komersial berkaitan daripada Perang Dunia Kedua. Jadi, Amerika Syarikat telah mengiktiraf Raja Abdul Aziz sebagai penguasa Hijaz dan Najdi, iaitu wilayah barat dan tengah Semenanjung pada tahun 1931. Jadi, bila kita lihat pada waktu ini, dari awal 1930 sehingga 1945, telah adanya hubungan antara Amerika Syarikat dengan Arab Saudi, yang mana ia dilihat sangat ketara dengan pemberian minyak pada tahun 1933 oleh sebuah konsesi kepada syarikat minyak Standard Arabian California. Ini adalah perhubungan awal yang wujud sebelum tercetusnya hubungan yang erat pada akhir abad ke-20. Jadi, penemuan CASOC pada tahun 1938 telah memperlihatkan terdapat banyak simpanan minyak di Timur Arab Saudi yang membawa kepada usaha Amerika Syarikat untuk mengurus dan mempertahankan minyak operasi pengeluaran selama berlakunya perang hingga menyebabkan hubungan dua hala ini bertambah erat sehingga akhir abad ke-20. Okey, jadi Amerika Syarikat adalah merupakan rakan yang paling berpengaruh dalam memajukan pembangunan domestik Arab Saudi selepas adanya penemuan ladang minyak ini. Okey. Yang mana penemuan ladang minyak ini adalah sebuah perusahaan Amerika Syarikat yang memulakan eksplorasi atau penerokaan minyak. Jadi perusahaan ini diberi kuasa untuk membangunkan infrastruktur peleburan dan memproses minyak sepenuhnya. Jadi sebagai balasan, Arab Saudi telah menerima 50,000 pound sterling dari perusahaan yang kemudian telah berubah menjadi Aramco. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak adanya kerjasama dua pihak dalam bidang industri di negara barat yang waktu tu berkembang pesat kerana salah satu kepentingannya adalah untuk menyokong industri persenjataan. Jadi Arab Saudi telah mula menghantar wang di luar negara pada tengah tahun 1970, termasuk kerjasama dengan orang Amerika bagi menaja gerakan pemberontak anti-komunis di Angola, Ethiopia dan juga Afghanistan. Okey, jadi ringkasnya hubungan dua hala antara Amerika Syarikat dengan Arab Saudi jelas dilihat dalam sektor ekonomi kerana adanya limpahan sumber minyak di Timur Tengah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu ketenteraan, di mana Arab Saudi telah mendapatkan bekalan senjata yang cukup untuk tingkatkan kekuatannya. Jadi hubungan erat ini diperkuatkan lagi atas kesamaan anti-komunis yang waktu tu berkembang dekat rantau tu. Jadi kedua-dua pihak ini pernah bersekutu melawan Soviet di Afghanistan waktu Perang Dingin, dan kemudian ketika adanya berlaku Perang Teluk 1941, Arab Saudi dan Amerika telah bekerjasama dalam membantu membebaskan Kuwait dari pencerobohan Iraq walaupun pada waktu itu Riyadh sedang mengalami dilema. Okey, jadi seterusnya waktu revolusi Iran 1979 dan pencerobohan Soviet ke atas Afghanistan telah bantu dorong satu tempoh waktu kerjasama Amerika Syarikat dengan Arab Saudi di pangkalan luar, termasuk sokongan bersama untuk pejuang mujahidin anti-Soviet di Afghanistan dan perang Saddam Hussein melawan Iran. Okey, jadi Perang Teluk Parsi 1991 telah menyaksikan Arab Saudi sebagai tuan rumah bagi tentera Amerika Syarikat dan juga tentera tempur yang terlibat, dan kehadiran tentera Amerika Syarikat di Arab Saudi pada tahun 1990 dianggap sangat serius oleh beberapa tokoh. Jadi pendapatan minyak Arab Saudi pada tahun 1970 telah membawa kepada kemampuan kerajaan untuk membeli alatan persenjataan dalam kuantiti yang banyak. Jadi Arab Saudi memutuskan untuk fokus membina Royal Saudi Air Force dan dia memilih Amerika Syarikat sebagai pembekal pilihan mereka. Jadi nilai keseluruhan penjualan senjata Amerika Syarikat ke Arab Saudi selama setengah abad tu dikatakan menghampiri 100 bilion. Jadi negara Arab telah membuat gabungan dan membentuk Gulf Cooperation Council yang bergantung kepada bantuan ketenteraan barat, terutamanya Amerika Syarikat, bagi meningkat kemampuan ketenteraan Iran dan Iraq. Jadi secara ringkasnya, Amerika Syarikat telah menjadi rakan utama dalam bidang ekonomi dan ketenteraan. Selain minyak sebagai komoditi ekonomi, kekuatan ketenteraan adalah aspek utama untuk menangani ketidakstabilan wilayah. Jadi sokongan Amerika Syarikat telah memberi kestabilan kepada Arab Saudi dalam menghadapi pelbagai ancaman. Okey, secara kesimpulannya, kawasan Timur Tengah terkenal dengan sumber alam semula jadi seperti minyak, yang mana ia menjadi komoditi utama dalam bidang ekonomi dan perdagangan
di Arab Saudi, manakala Israel pula dikatakan stabil dengan pasaran pertanian. Okey, Amerika Syarikat bertindak menjalinkan hubungan dagangan maupun pertanian bersama negara Israel. Okay, jadi kebergantungannya terhadap mereka telah mendorongnya memeterai perjanjian dalam perdagangan bebas bagi mengurangkan perdagangan dan ekspor pertanian ke atas Israel. Manakala bagi hubungan bantuan ketenteraan di antara Amerika Syarikat dengan Israel dan juga Arab Saudi pula dapat dilihat dengan jelas dan ketara melalui kerjasama pembekalan alatan senjata serta kebergantungan ketenteraan Amerika Syarikat bagi menjaga kawasan-kawasan di Timur Tengah. Jadi secara ringkasnya, hubungan ekonomi dan ketenteraan yang terjalin pada akhir abad ke-20 ini sedikit sebanyak telah menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak iaitu Amerika Syarikat dan juga negara-negara di Timur Tengah. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.